اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Faridah, muka surat 22, baris atas sekali. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Tidak harus reda, yakni haram reda, atau wajib reda. Tidak harus reda, yakni haram reda, atau wajib reda. Haram reda atau wajib reda ni dengan maksiat, dengan satu maksiat yang berlaku. Haram reda atau wajib reda. Maksiat yang berlaku, haram reda atau wajib reda, tu tajuk dia. Dia nak molek laginya bukan atau, nak molek laginya dan. Haram reda dan wajib reda dengan maksiat, dengan satu maksiat yang berlaku. Sebab satu maksiat yang berlaku ni, satu sudutnya haram kita reda, satu sudut yang lain wajib kita reda. Maknanya kedua-dua tu ada belaka tu. Ada hak haram reda, satu maksiat ni bukan maksiat lain-lain. Satu maksiat yang berlaku, satu sudut, satu segi haram reda, satu sudut, satu segi wajib reda. Kalau atau ni makna antara dua tak. Kalau atau tak, haram reda atau wajib reda. Kalau haram maka tak wajib lah. Kalau wajib maka tak haram lah dah. Sini tak ni, di sini ni satu sudut, satu segi, satu pihak haram reda, satu sudut, satu segi, satu pihak haram wajib kita reda. Dengan maksiat, dengan satu maksiat yang berlaku. Satu maksiat yang berlaku, satu sudutnya haram reda, kalau reda dosa. Tapi dari sudut yang berbeza, wajib reda, tak reda dosa. Dia kata. Tapi dia sudut mana-mana, dia sudut mana ni antara haram reda dan juga wajib reda. Dia nak molek dengan dan lah, bukan atau. Sebab atau ni pilih antara dua. Ni tak ni, dua-dua. Tapi dari sudut yang berbeza, pada satu maksiat yang sama, pada sudut yang berbeza. Dari sudut ikhtiar usaha kita, ikhtiar usaha seseorang yang melakukan maksiat haram reda. Dari sudut maksiat yang berlaku tu qada Allah, wajib reda. Dia gitu. Dan telah maklum maksiat ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat ni perkara yang derhaka, perkara yang
dilarang pada syarak, memanglah ditegur. Maklum sangatlah kitanya. Maksiat ditegur oleh Allah Ta'ala. Maka tidak harus, yakni haram kita redha diri kita atau orang lain jatuh ke dalam maksiat. Jikalau maksiat itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun, tidak harus redha. Kerana redha dengan maksiat itu maksiat pula. Dan telah maklum, maksiat dan kejahatan itu dikehendaki oleh Allah, diqaddakan oleh Allah. Maka wajib kita redha apabila telah jatuh ke atas diri kita ataupun orang lain berlaku maksiat. Kerana redha akan hukuman Allah, redha akan qada Allah itu wajib. Dibagi dua. Kemudian berkaitan dengan redha, wajib redha ataupun dan juga haram redha ni, dia kena mati di akidah, biar kemah dulu molek baru boleh faham. Kena mati, kena kemah di akidah molek, di rukun iman yang keenam. Pembicaraan sekarang sifat iradah, barulah pergi kepada pembicaraan dari sudut mana kau haram kita redha akan maksiat, dari sudut mana kau wajib kita redha akan satu maksiat yang sama dengan yang kita haram redha tu, tapi dari sudut yang berbeza, dari sudut yang berbeza. Jadi kita balik kepada iradah. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah menghendaki, menentukan, menetapkan, memutuskan, menghukum. Hukum ni putuslah orang panggil. Memutuskan, menghukum sama makna akan sekalian perkara yang berlaku, sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang jahat. Ni rukun iman yang keenam. Sekarang ni tajuk kita tajuk sifat iradah. Sebab pembicaraan rukun iman yang keenam, pembicaraannya duduk di bawah kudrah dan iradah. Kemudian jangan lupalah dimulai dengan wahdaniyah pada perbuatan. Esa pada perbuatan, kesemua yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu perkara pun yang berlaku walaupun sebesar zarah, sama ada yang berlaku di bumi, di langit, di dunia dan di akhirat, melainkan kesemuanya adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah pada perbuatan, sekalian perbuatan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Rabb, Tuan bagi sekalian alam. Allah Tuan, Tuan yang hakiki. Rabb ni banyak makna dia. Tuan yang hakiki, Tuan yang mengatur, Tuan yang menyusun, Tuan yang mencipta, Tuan yang menjadi, Tuan yang mendidik, Tuan yang membela, mendidik. Tarbiyah ada. Atau Rabb daripada Rabb tu. Jadi Allah ni Rabb, Tuan. Hak dia belaka. Kesemua yang berlaku datang daripada perbuatan Allah belaka. Itu tauhid rububiyah. Mengesakan Allah pada perbuatan. Itu tauhid rububiyah. Mengesakan Allah pada perbuatan. Ada ni. Jadi kalau nak kata orang kafir pun ada tauhid rububiyah. Bila orang kafir mengesakan Allah pada perbuatan. Orang kafir cuma royak langit, bumi, Allah yang buat. Langit bumi je, hal lain bukan Allah yang buat. Faham tak ni? Tapi kalau tanya orang kafir, siapa yang buat langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Maka itu orang kafir dia tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ni mengesakan Allah pada sekalian perbuatan. Bukan hanya buat langit, bukan hanya buat bumi. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenar-benarnya tauhid rububiyah.
Kau kafir selain daripada mengaku Allah yang menjadikan langit bumi, orang kafir mengaku juga gerak dia manusia ni Allah yang buat. Kenyang lapar manusia ni Allah yang buat. Gitu. Tak, dia hanya mengaku buat langit wa bumi je Allahnya. Hak lain tak ada Allah. Ada ni. Tauhid rububiyah ni mengesakan Allah pada perbuatan hak dia belaka. Itu wahdaniyah. Lagi pada kudrah, sekarang pembicaraan iradah. Tajuknya rukun iman yang ke-6, beriman dengan qada dan qadar. Jadi Allah yang bersifat dengan iradah, menghendaki, menentukan, menetapkan, memutuskan segala-gala perkara yang berlaku, yang telah berlaku, yang sedang berlaku, yang lagi akan berlaku sampai ke di hari akhirah. Kesemuanya datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Jangan lupalah, hak ni kalau jalanan Imam Asy'ari qada, jalanan Imam Maturidi qadar, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jalanan Imam Asy'ari kehendak Allah qada, jalanan Imam Maturidi kehendak Allah qadar. Kemudian perbuatan Allah selagilah. Kalau kehendak Allah qada, perbuatan Allah qudrah tu qadar. Kalau kehendak Allah tu qadar, perbuatan Allah qudrah tu qada. Tu kau gitulah. Jadi sekarang ni kesemua yang berlaku adalah datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala, sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang jahat. Ini ahli sunnah wal jamaah. Adapun Mu'tazilah, Allah hanya menghendaki perkara yang baik, perkara yang jahat Allah tidak menghendaki. Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara yang jahat. Apabila seseorang memilih dan melakukan perkara yang jahat yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bersifat dengan iradah, maka berhasillah perbuatan maksiat yang dipilih oleh manusia sendiri yang tidak dikehendaki oleh Allah. Berhasil perbuatan jahat datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Menafikan qadar jahat tapi tidak menafikan qada. Kesemua yang berlaku perbuatan Allah termasuk perkara yang jahat, tapi berlakunya perkara jahat bukan kehendak Allah, bukan ketetapan Allah, bukan keputusan Allah, bukan takdir Allah. Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara yang jahat. Bila seseorang melakukan perkara jahat, berhasilnya perbuatan jahat, Allah yang buat pula. Allah tak kehendak tapi Allah buat. Ada ni. Ni hak cerita, kita cerita berulang kali dah berkaitan dengan perkara yang jahat. Dia Mu'tazilah ni konon-konon nak lari daripada kalau Allah kehendak perkara jahat, berlakulah perkara jahat, siapa yang akan dihukum? Orang yang melakukan perkara jahat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tu akan dihukum zalim lah kalau Tuhan seumpama tu. Ni hak akalan Mu'tazilah yang terpesong. Dia Mu'tazilah ni dia lebih kepada akli, tahsinul akli, takbihul akli. Comel, huduh, akal yang menilai. Dia Mu'tazilah ni bukan pegangan saja akal, hukum syarak pun dipakai akal juga. Ada ni sekarang pegangan tu usuluddin, syariat itu furu'uddin. Mu'tazilah ni bukan kata pegangan, dia pakai akal. Bukan furu'uddin, syariat pun dia pakai akal juga. Dah ayat Quran, hadis Nabi tu, hak hukum syariat tu mengkuatkan hak akal saja. Sebab tu sekarang ni kalau hukum hakam agama nak nilai dengan ku akal, hukum ni gini-gini dia nilai ku akal. Hak tu Mu'tazilah lah tu. Pada ni Mu'tazilah bukan akidah je nilai ku akal, hukum syariat pun dinilai ku akal.
Kan sekarang ni ada golongan-golongan yang mana hukum syariat ni dia kata nisbah dengan logik akal, nisbah dengan kesesuaian akal sudah tidak begian. Tu Mu'tazilah. Pada ni. Jadi Mu'tazilah ni usuluddin, tapak agama akal. Furu'uddin, cabang agama, hukum-hukum syariat, wajib ke, haram ke, sunat ke, makruh ke, dinilai akal. Ada ni. Ni Mu'tazilah ni, Mu'tazilah. Ni orang panggil Mu'tazilah moden ni. Mu'tazilah moden. Hukum syariat pakai akal. Pegangan dipakai akal. Jadi kalau Allah yang menentukan perkara yang jahat, ketentuan Allah pasti berlaku. Masya Allahu kan wa man lam yasha lam yakun, kata Nabi. Barang yang dikehendaki oleh Allah pasti berlaku. Barang yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak berlaku. Kalau barang yang dikehendaki oleh Allah tidak berlaku, tiba-tiba Tuhan tidak kehendak yang berlaku, Tuhan tak jadi Tuhan dah lah kalau gitu. Jadi apa yang Tuhan kehendak pasti berlaku. Tiba-tiba perkara jahat kehendak Allah juga, tak semayang pun kehendak Allah juga contohnya, maka pastilah berlaku tidak semayang. Jadi tidak semayang yang berlaku tu kehendak Allah. Lepas tu siapa yang dihukum? Orang yang tak semayang yang dikehendaki oleh Allah yang dihukum. Zalim Tuhan gitu, dah aci macam tu. Nayalah. Ni akal Mu'tazilah. Maka nak elok daripada zalim ni, dipakai kau akal, Allah tidak menghendaki perkara jahat yang berlaku. Ada ni. Tu hadis Nabi, ayat Quran terang-terang tu Allah belaka tu, didahulukan akal. Dalil nakli ayat Quran dan hadis Nabi ni tu untuk mengkuatkan. Kalau logik dengan akal dia ambil, tak logik dengan akal dia pusinglah ke mana-mana pun. Dia pusinglah ke mana-mana pun. Sebab Mu'tazilah ni dia mendahulukan akal. Quran hadis mengkuatkan akal. Kalau Quran hadis ni selaras dengan logik akal, dia ambil. Kalau Quran hadis ni tak selaras logik akal, dia pusinglah ayat tu biar jadi serang dengan akal. Ni Mu'tazilah. Ada ni. Dia main kot tu tadi. Kalau Tuhan kehendak perkara jahat berlaku, orang tu kena ukur zalim Tuhan. Mustahil Tuhan zalim. Maka Tuhan tidak kehendak perkara jahat. Gitu. Memanglah. Tu kalau berpegang Allah zalim, orang tu kafir terus dah. Tapi kita ahli sunnah ni kena faham lah zalim makna apa. Zalim makna retoh orang pada perkara yang tidak diizinkan oleh tuan dia. Sekarang Allah retoh hak siapa? Allah retoh hak dia kan? Nampak tu? Allah retoh hak dia kan? Tuan kata dah kan, ana khalaqtul khair wasyarr. Akulah yang menjadikan perkara baik dan jahat dalam hadis kursi. Fatuba liman qadartu ala yadi khair. Bertuahlah orang yang aku takdirkan kepadanya kebaikan. Bertuahlah. Tang takdirkan beriman, soleh, masuk syurga. Bertuahlah. Wa wailun liman qadartu ala yadi syarr. Celakalah orang yang aku takdirkan ke atasnya kejahatan. Celakalah dianya. Ada ni. Tapi baik jahat takdir Allah Subhanahu wa taala. Hak dia. Nak timbul zalim kat mana? Faham tak ni? Kena faham makna zalim. Tapi Mu'tazilah ni konon-kononnya nak tolak Tuhan zalim, maka tidak berpeganglah perkara jahat Tuhan kehendak. Konon-konon padahal tak kena pun dengan makna zalimnya. Sebab Tuhan kata hak dia. Ada ni. Konon-konon nak lepas dari Tuhan zalim, Tuhan tidak kehendak perkara jahat. Yang banyak berlaku atas muka bumi ni perkara jahat. Itu dah sebut semua dah kan. Orang kafir dengan orang Islam, orang kafir 3/4 dah. Satu dunia ni. Hak Islam 1/4 pula, Islam yang beriman, Islam yang tidak beriman. Betul?
Hak tidak beriman bukan hak Tuhan. Beriman pula ada hak soleh, ada hak tak soleh. Hak tak soleh ni bukan hak Allah. Lepas tu banyak mana hak Allah? Jadi kalaulah boleh berlaku perkara jahat yang banyak atas muka dunia ni, yang bukan kehendak Allah, berlaku perkara jahat atas bumi Allah, bernaung di bawah langit Allah, perkara yang Tuhan tidak kehendak, jadi lemah Tuhan, handalan manusia. Kononnya nak lari daripada Tuhan zalim, jadi Tuhan lemah, jadi manusia pula handalan. Tanpa kehendak Tuhan, aku boleh buat benda yang Tuhan marah di bumi Tuhan, di bawah langit Tuhan ni. Benda yang Tuhan marah, yang Tuhan tidak kehendak, aku boleh buat. Handalan lah aku ni. Tu kata konon nak lari daripada Tuhan zalim, bawa kepada Tuhan lemah. Manusia yang jahat tu yang handalan. Manusia yang kafir tu yang handalan. Manusia yang fasik tu yang handalan. Manusia yang zalim tu yang handalan. Sebab apa? Sebab boleh melakukan kekufuran, kefasikan, kezaliman di atas bumi Allah akan perkara yang Allah pun tidak kehendak. Faham tak ni? Macam kita pergi rumah orang lah, kita numpang di rumah orang, tapi kita boleh buat perkara yang tidak dikehendaki oleh tuan rumah. Kita boleh buat perkara tidak, tuan rumah tak berkenan pun perkara tu. Tak, kita boleh buat. Situ siapa yang handalan, siapa yang lemah? Lemah, kengek, padak kengek. Siapa yang handalan? Hak menupang tu lah. Siapa yang lemah? Siapa yang kengek? Tuang tu lah tuan rumah. Boleh berlaku atas rumah dia perkara yang dia tidak kehendak, perkara yang dia tak kenal. Handalan lah orang tupang. Sama lah. Kita menumpang di bumi Allah, bernaung di bawah langit Allah, bernapas dengan udara Allah, makan rezeki daripada Allah, tapi kita boleh melakukan perkara yang Allah tidak kehendak. Tengok. Jadi kok mana waktu? Lucu Allah sebagai Rabb, lucu Allah sebagai Tuan. Tak ada. Konon nak lari daripada Tuhan zalim, ni Mu'tazilah pakai akal. Pakai akal pun tak lepasnya. Jadi pegangan kita je lah, baik jahat datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tu pegangan. Adapun percakapan, diharamkan kita menyandar perkara jahat kepada kehendak Allah. Walaupun perkara jahat tersebut belum lagi kita lakukan. Maknanya kita akan buat dak perkara Tuhan larang tu. Dah buat lagi ni, tapi kalau Tuhan kehendak buatlah. Apa dah ni? Tak buat lagi. Tapi macam mana kemudian ni, masa akan datang? Oh, masa akan datang dah tahulah. Sekarang ni memanglah tinggal dah, tak buat dah. Dan masa akan datang, kalau Tuhan kehendak buat lagi mana kita buatlah, kitanya dah sawawa lagi dah. Tak buat lagi tu. Dah tahu lagi buat ke dah. Tapi kita sandar ke Tuhan dah. Masa lagi akan datang macam mana? Sekarang nampak bagus-bagus dah. Duduk masjid dah sekarang ni. Berubah dah, tak sama macam dulu. Masa akan datang macam mana? Tu atas kehendak Tuhan lah. Kalau Tuhan kehendak buat pula maksiat, buatlah. Nak ikut mana kita? Dosa awal-awal. Dosa awal-awal. Tak tahu mana hala lagi tu. Tak buat kau lagi dah. Bukan tak buat lagi, mungkin tak buat terus dah. Orang tanya dah masa akan datang macam mana? InsyaAllah Tuhan beri kekuatan, boleh hindari daripada mengulangi balik benda perkara maksiat yang kita sudah tinggal. Mudah-mudahan Tuhan beri kekuatan. Ni kalau Tuhan kehendak berlakulah pulaknya. Bagaimana kita? Awak disandar ke Tuhan awal-awal. Dia disandar ke Tuhan. Ke mana ni? Tak buat lagi tu, sandar ke Tuhan dah. Hukumnya haram. Kemudian buat, kemudian kita sandar ke Tuhan, hukumnya haram. Dosa besar tu. Haram, dosa besar. Sama itulah pula kalau nak menghalalkan, tu jatuh murtad wali'azabillah.
Melainkan untuk elok cerca orang. Orang masih lagi mengungkit-ungkit kesalahan lampau kita. Kita sudah bertaubat. Orang duk ukit lagi, duk sebut lagi. Nawak guana. Hak lepas tu kehendak Allah. Disandar kepada kehendak Allah. Perkara jahat yang dia lakukan terdahulu. Tapi bukan kata nak jadi baik dia, bukan. Tapi kena orang duk sebut semacam mantra hati juga kitanya, malu juga kitanya. Benda tu benda lama dah. Yang main duk ulang-ulang sebut-sebut tu kenapa? Yang mana dia sudah bertaubah kepada Allah, sudah insaf dah, tak mengulangi balik dah. Tapi masih lagi duk sebut kesalahan lampau. Dia pun sandar kepada apa yang berlaku terdahulu tu qada Allah, diharuskan pada syarak. Hanya untuk mengelak daripada kata-kata orang sahaja. Tu hak syarak mengharuskan. Jadi berkaitan dengan perkara jahat ni, pegangan segala-gala. Baik jahat datang daripada Allah, dari segi percakapannya yang baik daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Ni hak pegangan, hak percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Syarak perintah seumpama tu, kita jalanilah seumpama tu. Jangan ada persoalan pula kenapa syariat menetapkan pegangan hak Tuhan belaka baik jahat. Cakapan jadi tak sama dengan hak dalaman, hak pegangan. Dah syarat perintah gitu, kita buat gitulah. Syarat perintah gitu. Hak luar bubuh luar, hak dalam bubuh dalam. Faham tak ni? Jangan pula hak dalam bubuh luar jadi Superman lah. Superman tau. Superman ke apa? Hak dia pakai seluar dalam luar. Superman tau. Kan Superman kan dia seluar dalam duduk luar. Jangan buat gitu. Hak luar luar, hak dalam dalam. Ada ni. Pegangan kita segala-gala baik jahat datang daripada Allah. Hak keluarnya yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan, kekurangan, kesalahan diri saya sendiri. Gitu. Pada ni. Jangan mudah-mudah menyandarkan perkara jahat kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi macam sebut kelah dululah, orang yang menyandar perkara jahat kepada qada Allah, pegangan dia betul dah, cakapan tu salah. Sebab tu dalam kitab Fatih Faridah mengatakan menyandar perkara jahat kepada kehendak Allah banyak berlaku daripada manusia. Banyak berlaku kepada atas manusia ni. Sebab apa? Manusia tetap dah berpegang perkara jahat qada Allah, tapi gi lajak sampai ke percakapan. Tu ada ni, pegangan tetap dah. Cuma yang nak kena beringatnya, cakap molek dah. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri manusia sendiri. Tiba-tiba dijadikan itu pegangan. Atau balik ada cerita tu, sesak pegangan tu. Orang yang menyandar perkara jahat pada qada Allah salah lah. Dari segi pegangan dia tak salah, memang pegangan dia betul. Dia telah telajak dari segi syariat zahir percakapan. Tapi pegangan dia betul lah pegangan tu. Ada ni. Kemudian orang yang menyandar perkara buruk kepada qada kehendak Allah ni, kita boleh nasihat lalu dah. Orang tak cakap seumpama ni. Kita boleh nasihat lalu dah. Tapi kalau orang cakap comel, yang baik daripada Allah, yang buruk datang diri saya sendiri, dia pegang gitu, mana kita tahu akidah masing-masing. Yang dia kena jaga molek ni. Kena jaga molek, berpegang perkara jahat bukan qada Allah. Itu akidah Mu'tazilah, khilaf ulama, kafir ataupun akidah yang dosa besar. Tapi terkadang sekarang ni timbulnya pegangan tu salah dah. Pegangan tu salah. Saya pernah baca satu tulisan surat khabar, tapi ini bukan orang agama. Musim perayaan, tajuknya takdir ataupun cuai hak kemalangan yang banyak berlaku ketika musim perayaan. Ketika musim perayaan banyak kemalangan yang berlaku. Buat kemping pun macam mana pun masih lagi banyak kemalangan yang berlaku. Maka dalam surat khabar tu tajuk dia takdir atau cuai kemalangan yang berlaku tu. Di dalam tu memang
Kalau hak kecuaian tak ada takdir. Hak kecuaian tak ada takdir, dia bokeh tu. Ada ni. Hak kecuaian, hak berlaku, bawa laju, bawa mengantuk apa semua tu lah. Itu tidak ada kaitan dengan takdir Allah. Manusia semata-mata yang memilih seumpama tu. Tak ada kaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah pasti tidak akan menghendaki perkara yang buruk seumpama tu. Ada ni. Sekarang kecuaian yang berlaku. Kecuaian, hak kata laju mengantuk kecuaian. Tidak ada kaitan dengan takdir Allah. Tidak munasabah Allah mentakdirkan perkara buruk seumpama tu. Ibu-ibu. Memanglah ini bukan ruangan agama. Ruangan biasalah maknanya. Ruangan biasa. Tidak munasabah Allah yang mentakdirkan benda yang buruk seumpama tu. Sebab Allah kehendak benda baik. Allah kehendak benda baik. Allah perintah buat benda baik. Allah perintah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campur diri kamu dalam kebinasaan. Itu perintah Allah. Orang yang cuai, yang mencampur diri dalam kebinasaan, dia langgar perintah Allah. Bila langgar perintah Allah, tidak munasabah perkara itu kehendak Allah. Itu memang balik awal lah tu. Tapi tak ada isu apa? Tak ada isu apa? Tak ada. Halal. Tak ada. Saya disipang ke datang sok khabar tu. Tapi bukan ruangan agama. Tu bukan ruangan agama. Mungkin orang agama tak baca sok khabar pun kali. Tapi ni sok khabar ni lama dah ni, 4-5 tahun dulu dah ni. Cerita lama dah, hak baru. Tapi maknanya bukan setakat dia kata bukan takdir Allah, bukan didatangkan tidak munasabah Allah ditakdirkan perkara yang merosakkan. Allah hanya takdirkan perkara yang molek sahaja. Perkara rosak tidak ada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sendiri-sendirilah yang memilih akan perkara yang merosakkan, perkara yang membinasakan. Tak munasabah lah. Sebab benda yang buruk takkan mari Tuhan. Kan ni nak kira tu. Ni tak ada benda lah. Ni tak ada rukun iman yang ke-6. Itu tulisan yang bukan orang agama. Macam sebut mengelepah lah hak kenaikan harga barang tu. Orang agama sendiri. Dia kata peniaga-peniaga yang bukan Islam mengetahui bahawa kenaikan harga barang tak ada kaitan dengan Tuhan. Dia bokeh. Mana tak ada. Kenaikan barang tak ada kaitan dengan Tuhan. Dia kata peniaga-peniaga yang bukan Islam sendiri pun mengetahui bahawa kenaikan harga barang tak ada kaitan dengan Tuhan. Dia orang Islam. Jadi dia kata orang kafir pun tahu bahawa bukan kehendak Tuhan. Tu panggil apa tu? Bokeh. Cabut rukun iman yang ke-6. Segala-gala baik jahat datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah, dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Ini memang simple sahaja. Hanya tajuk rukun iman yang ke-6. Segala-gala datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita nak beringatnya adalah di persoalan ikhtiar dan usaha. Di persoalan ikhtiar dan usaha, yang mana dalam kitab Faridatul Faraid. Ni parti Faridah. Dalam kitab Faridatul Faraid yang saya baca kuliah duha hari Selasa di Surau Iman, Losong Panlima Perang, saya baca Faridatul Faraid. Tajuk sekarang keesaan wahdaniyah pada perbuatan. Di nota kaki luar tu panjang pembicaraan berkaitan dengan ikhtiar dan kasbun. Ikhtiar pilihan hamba, kasbun usaha hamba. Ada faham banyak. Ahli sunnah macam mana, Jabariyah macam mana, Qadariyah macam mana. Hak dalam kitab kita ni pembicaraan
ikhtiar dan usaha dalam kitab kita ni. Pembicaraan, ikhtiar dan usaha. Pegangan ahli sunnahnya macam mana, pegangan Jabariyahnya macam mana, pegangan Qadariyahnya macam mana. Duduk di mana nak kita ni? Duduk di muka surat 41. Nak kitab Pati Paridah ni, di muka surat 41. Ahli Sunnah wal Jamaah, Jabariyah dan Mu'tazilah Qadariyah, di muka surat 41. Tapi dalam kitab Faridatul Fara'id, wahdaniyah pada perbuatan di nota kaki luar. Di nota kaki luar tu agak panjang. Dia bicara dah berkaitan dengan ikhtiar dan kasbun. Ikhtiar pilihan hati hamba, kasbun perbuatan hamba, usaha hamba. Dibicara dah. Kan kita dahulu kan bicara keesaan kan. Keesaan pada zat sifat perbuatan, tak ada nota kaki di luar tu. Jadi dalam kitab ni, dalam kitab Faridatul Fara'id lah ni. Kitab Faridatul Fara'id ada kat tajuk ni, hak pasal apa satu ni. Tapi maknanya ketika bicara wahdaniyah pada perbuatan, hak Tuhan belaka dijaga dah. Ahli Sunnah macam mana, Jabariyah macam mana, Qadariyah macam mana. Sebab di antara yang banyak terpesong selain daripada tidak berpegang perkara jahat datang dari Allah, banyak terpesong juga adalah di pembicaraan ikhtiar dan usaha. Ini banyak terpesong. Ada ni. Tetapi pembicaraan ikhtiar dan usaha, hak tu kena bicara suku. Adapun perkara jahat, qada dan qadar Allah, itu jelas-jelas di tajuk rukun iman yang keenam. Ada ni. Cuma hak tajuk rukun yang keenam dia kena jaga. Jangan buat sebagai hujah, buat sebagai dalih. Kejahatan yang dilakukan kehendak Allah. Nak jaga tu, haram cakap gitu. Ada ni. Sebab itulah dia sebenarnya bab perkara jahat ni tak bicara dah. Cuma bicara bercakapnya macam mana. Beradab. Perkara jahat, hak kita duk pegang qada Allah tu, jangan sandar ke Tuhan ni sebuah percakapan. Hak tu nak kena jaga. Faham tak ni? Jangan terlajak. Tapi orang yang terlajak, dia menyandar perkara jahat kepada kehendak Allah, dia berpegang dak perkara jahat kehendak Allah. Dia berpegang rukun mekanan. Tapi salah dia digelanggar hak bab cakapan. Bab pegangan jelas sangat di rukun iman yang keenam. Perkara jahat pun datang daripada Allah. Tapi salah dinya digi sandar pula ni sebuah percakapan. Tapi bab pegangan tak ada timbul isu dah, sebab rukun iman keenam dah tu. Tapi macam mana boleh berlaku? Saya biasa sebut, orang ambil keratan berkaitan dengan ketentuan jahat, dia pun share dalam WhatsApp. WhatsApp ni kan ada macam-macam WhatsApp. WhatsApp grup masjid, WhatsApp grup sekolah dulu-dulu. WhatsApp apa lagi? Dia ada WhatsApp macam-macam. WhatsApp keluarga. Dia masuk dalam WhatsApp masjid. Kaki-kaki masjid belaka dalam WhatsApp tu. Masjid pula bukan satu masjid. Masjid yang kawasan sekitar tu. Masuk dalam WhatsApp masjid, perkara jahat kehendak Allah jadi kecoh. Jadi gempok. Macam mana hak jahat Tuhan juga ni? Tuhan marah kan benda jahat. Allah hak tu tak ada benda lah. Ni grup masjid dah ni, ayah haji dah ni. Jadi macam mana boleh berlaku seumpama tu? Walha rukun iman jelas sangat. Baik jahat datang daripada Allah. Cuma nak jaga cakap kena bergaluh. Jangan sandar ke Tuhan benda jahat. Hati cakap kena bergaluh. Kalau cakap sandar ke Tuhan benda jahat, dosa awak. Nak jaga situ. Tapi macam mana boleh berlaku?
Jadi kejahilan di rukun iman yang keenam, di tajuk rukun iman yang keenam, boleh salah. Guna. Ni kata fitnah akhir zaman. Orang duduk masjid dah sekalipun, tetap ngaji asas ilmu akidah, terpesong molek-molek ada. Tapi di masjid itu kuliah ada tiap-tiap malam. Kuliah ada tiap-tiap malam. Jadi macam mana mungkin berlaku pegangan yang sesak seumpama tu, pegangan yang terpesong seumpama tu, terpesong di rukun iman yang keenam tu. Ni banyak kena muhasabah balik. Kena muhasabah balik. Kita sendiri kena muhasabah balik. Pihak masjid kena muhasabah balik. Orang yang mengaturkan kuliah kena muhasabah balik. Kenapa jadi hanya rukun iman yang keenam? Baik jahat qada Allah, tiba-tiba tak berpegang pun hak jahat qada Allah. Macam mana berlaku? Adapun bab ikhtiar dan usaha, hak tu tak ada di tajuk rukun iman yang keenam. Tak ada ni. Saya sebut dah tadi, banyak terpesong bab ketentuan jahat. Golongan yang berpegang perkara jahat bukan qada Allah. Itu yang pegangan Mu'tazilah. Tak ada ni. Pegangan Mu'tazilah pun hanya kebetulan je sama dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah hak asal, dia ada guru, dia ada kitab, dia ada pengajaran. Di tempat kita tak ada guru Mu'tazilah, tak ada kitab Mu'tazilah, tak ada pengajaran Mu'tazilah di tempat kita. Dahulu, kurung-kurung di awal dahulu memang ada guru, ada kitab, ada khalifah yang cenderung kepada Mu'tazilah. Sekarang tak ada kitab Mu'tazilah yang dia ajar di tempat kita. Tak ada ni. Tapi kenapa berpegang pekerjaan bukan kehendak Allah? Yang mana pegangan tu pegangan yang kebetulan sama dengan Mu'tazilah ni. Kenapa jadi gitu? Padahal tak ada guru Mu'tazilah. Kerana guru tidak tekan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bila tidak tekan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, baik jahat datang daripada Allah, jadi ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah pun tak ada. Tak tekan ni. Ilmu Mu'tazilah pun tak ada. Tak ada orang ajar ilmu Mu'tazilah pada ni. Kan ada dengar orang ngajar hak jahat bukan kehendak Allah? Tak ada. Syiah bawa kitab lagi hak jahat bukan kehendak Allah? Tak ada. Ada ni. Tak ada orang ajar akidah Mu'tazilah. Tapi kenapa dia berpegang dengan akidah Mu'tazilah? Sebab tidak kemah dak ajar molek akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hak rukun iman keenam, apabila tak ada ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia pun berpegang mengikut logik akal. Logik akalnya tak akan hak jahat, tak munasabah lah benda yang Allah marah, Allah kehendak. Dia pakai akal tu. Dia pakai akal. Ada ni. Walaupun ngapa sekalipun keenam-enam rukun iman, ngapa dah tu. Tapi ngapa pun kena belajar. Ada ni. Ni contoh. Duk baca Fatihah semua jak budak sampai ketua. Ke ada memayang tak baca Fatihah? Tapi betul ke Fatihah? Belajar baru betul. Ada ni. Mana? Yalah, lain pembicaraan. Tapi gitulah. Kita ngapa keenam-enam rukun iman sekalipun tak belajar untuk memahami keenam-enam rukun iman, nak pegang mana? Baca Fatihah daripada budak pak tua pun tiap-tiap rakaat semayang, tapi tak cari guru memperbetulkan bacaan Fatihah. Tak betul. Ada ni. Ada dia kelas dia tu, dia suruh pakak baca Fatihah. Pakak baca Fatihah. Dia kata ramalah orang tua tak ada huruf hujung. Mim tak ada, nun tak ada. Dia pakai Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Gitu je. Tak ada. Nun ke mim ke tak ada. Ada ni. Bukan wasal. Dia tak wasal. Dia berhenti tapi tak ada. Nun tak ada, mim tak ada. Orang tua dia kata. Dia nak kata gua ni. Dah baca semua Fatihah. Ya, tak belajar tak betul.
Ngapa semua ke nak rukun iman tak belajar, tak faham, tak pegang pun, ngapa saja je. Ada ni. Sama telah bicara bab ikhtiar dan usaha. Bab ikhtiar dan usaha memang tidak ada di tajuk rukun iman yang keenam. Bahkan kalau kita hanya pegang hak rukun iman yang keenam, tak kemah bab ikhtiar usaha, mudah terundur jadi jabariyah. Ada ni. Pegang rukun iman yang keenam tapi dok letak molek, terundur jadi jabariyah. Dah rukun yang keenam kan, sekalian datang daripada Allah. Daripada Allah tu daripada qada dan qadar Allah lah. Sekalian datang daripada Allah. Tak ada gapo kita Tuhan belaka. Tu jabariyah. Kan rukun iman hak Tuhan belaka kan. Hakikinya ialah. Tapi kok mana pun wajib kita berpegang. Hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Walaupun hakikinya pilihan dan perbuatan hamba hak Tuhan juga, bukan hak hamba. Hak tu lebih payah nak banding dengan perkara jahat qada Allah. Perkara jahat qada Allah sangat jelas di rukun yang keenam, cuma nak jaga percakapan. Bergalu. Jangan lajak percakapan. Tu nak kena jaga. Tapi hak lebih nak kena mati molek adalah ikhtiar dan usaha. Sebab kita nak bicara berkaitan dengan haram reda, wajib reda. Nak faham haram reda, wajib reda ni kena faham di akidah tu dulu. Haram reda dari sudut ikhtiar dan usaha hamba. Wajib reda dari sudut qada Allah Subhanahu wa taala. Qada Allah tu rukun iman keenam. Apabila perkara jahat yang berlaku tu qada Allah, siapa kita nak mempersoalkan? Kita kena terimalah. Tak ada persoalan. Kenapa Allah menjadikan manusia ni ramai kafir? Yang ada soal kerjaan Allah tu qada Allah, terima je. Ada ni. Tetapi seseorang yang melakukan kekufuran, seseorang yang melakukan kemaksiatan, ikhtiar usaha seseorang, dari sudut tu tak boleh reda. Tapi walaupun seseorang kita berpegang ada ikhtiar dan usaha, itu usaha seseorang tetap qada Allah Subhanahu wa taala. Tu. Tak kena sini semata-mata ngapa rukun iman yang keenam pegang sekalian Tuhan belaka. Sekalian Tuhan belaka, mudah terundur jadi jabariyah. Mudah terundur jadi jabariyah. Sebaliknya apabila dinyatakan bahawa ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, dia tak kemah hak di rukun yang keenam, mudah lajak kepada pilihan dan perbuatan. Mutlak hak hamba, tu qadariyah. Dia bab ikhtiar usaha ni sekarang ni orang-orang agama, doktor bidang agama, ni kita boleh tengok dalam YouTube ada yang bawa aliran qadariyah tanpa mereka menyedari, sebab mereka menyatakan mereka ahli sunnah. Bukan mereka mengatakan kami Mu'tazilah, bukan. Dia tak kata pun dia Mu'tazilah. Setakat hak ada dalam hak saya dengarnya, sekali je saya jumpa satu program yang penceramah tu memang suruh orang ni kembali kepada akidah Mu'tazilah. Tu memang dia. Tapi orang yang seru supaya berpegang dengan akidah Mu'tazilah ni, dia bukan orang agama. Dia bukan orang agama. Dia doktor perubatan ataupun doktor apa tak tahulah, tapi bukan bidang agama. Dia mengepalai satu NGO. NGO tu nama Islam jugalah. NGO tu nama Islam juga, tapi bukan Islam lah, guna nama dia. Di satu program
Dia menyeru supaya kembali kepada akidah Mu'tazilah. Cemerlang khalifah Islam terdahulu, kerana khalifah Islam dikuatkan dengan ulama-ulama yang berakidah Mu'tazilah. Malaknya khalifah Islam apabila fahaman Mu'tazilah jadi malak. Terang-terang kembali pada akidah Mu'tazilah. Tapi tak sebut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, disebut akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah ni hak Tuhan belaka ni pelik ni. Ni memundurkan kita. Akidah Asy'ariyah ni pilihan dan perbuatan tu dia apa? Retorik ke dia apa? Tak ada pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan hak Tuhan juga. Pilihan dan perbuatan dia akan sebut sebagai retorik, disebut sebagai mana sebenarnya tak ada. Gitu. Disebut retorik ya saudara. Ini akidah Asy'ariyah, pilihan dan perbuatan hak retorik saja, tak ada sebenarnya. Ni semua tak logik di akal. Dia ceramah, dia kata kita kena bina akidah atas logik akal. Ini terang-terang. Ini disebut terang-terang. Balik pada akidah Mu'tazilah. Terang-terang disebut. Akidah Asy'ariyah, orang yang beriman Tuhan boleh masukkan ke neraka. Orang yang melakukan maksiat Tuhan boleh bubuh ke syurga. Ni tak logik belaka ni. Kan Tuhan kuasa kan. Tuhan boleh buat segala-galanya sebab hukum akal. Hukum syarak Quran janji. Bila Quran janji, Allah mustahil menyalahi janji. Itu pandang hukum syarak. Hukum akal ni pandang Tuhan kuasa. Hak dia nak bubuh ni dia bubuh gila. Tapi hak Tuhan janji ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat bi anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hak tu Tuhan suruh Nabi tu royak. Bika bagi miru alimu ya Muhammad kepada orang-orang beriman dan amal soleh balasannya syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hak tu hak Tuhan janji. Tuhan pula kata innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Menyalahi janji itu kekurangan bagi Tuhan, mustahil sama sekali. Dan Tuhan dah royak gitu-gitu Tuhan buat. Tapi ini sebuah dengan kekuasaan Tuhan. Tuhan boleh buat tak sebaliknya. Kekuasaan Tuhan, hak dia berlaku nak bubuh ni dia bubuh gini. Ada ni. Ditolak tu. Tapi di antaranya perkara jahat hak Tuhan juga tak logik akal. Ikhtiar usaha retorik saja tak ada kita sebenarnya, tak logik akal. Tapi hak duk cakap ni program tu dia bukan ahli panel. Dia hanya sebagai penganjur, sebagai tuan rumah. Dia hanya buat ucapan alu-aluan. Ahli panelnya dia kalangan NGO Islam juga, ahli panelnya. Yang mengarang buku Usrah, ahli panelnya. Yang masyhur berpuasa Isnin Khamis, ahli panelnya. Sentiasa qiyamul lail, ahli panelnya. Senyum mewek je, tak ada kata apa. Walaupun penganjur tahu rumah kembali kepada akidah Mu'tazilah, dia tak faham-faham pun sebenarnya. Ahli panel tu pula. Ni memang bukan orang agama. Memang bukan orang agama. Satu sekali ya. Betul-betul sebut kembali kepada akidah Mu'tazilah untuk kembalikan kecemerlangan Islam. Cemerlangnya Islam khalifah terdahulu kerana kecemerlang Mu'tazilah. Mundurnya khalifah Islam terdahulu selepas akidah Mu'tazilah jadi mundur. Tapi program ni sekarang mana program pun sama, dia akan jadi terbuka belaka. Sebab apa? Live belaka. Sekarang ni tak ada tertutup dah sekarang ni. Dalam bilik pun jadi live dah sekarang ni. Hok dalam bilik pun jadi live. Pelik-pelik sekarang ni orang. Hok dalam bilik pun jadi live. Dia hok live sungguh kalau nak hok dalam kubur dah baru boleh tengok oh. Dalam kubur tu live. Tengok soal muka nangki. Barulah taat belaka lah kita ni. Ni dalam bilik dia boleh buat live. Manusia ni sudah jadi apa ni? Tapi nak ceritanya program tu program dalam dewan tapi live.
Live. Kemudian orang agama tidak ada respon apa-apa pun, walaupun secara terang-terang. Kembali pada akidah Mu'tazilah. Walaupun negara kita diwar-warkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hak negara secara war-war Ahlussunnah wal Jamaah. Mana? Hak tu memang orang jahil yang memang terang-terang dia mengaku Mu'tazilah. Ini cerita orang agama, memang bidang agama, doktor bidang agama tapi bukan bidang usuluddin. Bila dihuraikan berkaitan dengan ikhtiar dan usaha, huraian tu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Huraian tu terang-terang akidah Qadariyah. Tapi mereka tidak menyatakan mereka Qadariyah. Mereka menyatakan mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka hanya semata-mata nak lari daripada akidah Jabariyah. Mereka hanya semata-mata nak lari daripada akidah Jabariyah. Sebab akidah Jabariyah ni Tuhan belaka. Manusia ni tak ada apa-apa pun, semuanya Tuhan belaka. Semuanya dipaksa oleh Tuhan belaka. Itu akidah Jabariyah. Tapi hakikinya betul lah Tuhan belaka. Tapi dia nak lari daripada akidah Jabariyah, dia gitu telajak akidah Qadariyah. Jabariyah, Mu'tazilah terpesong. Qadariyah, Mu'tazilah terpesong. Tapi lebih berat Qadariyah nak banding Jabariyah. Jabariyah tidak ada ulama yang mengkafirkan. Qadariyah ada ulama yang mengkafirkan, kekal neraka selama-lamanya. Jabariyah masih lagi mengesakan Allah pada perbuatan. Qadariyah mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ada ni. Jadi mereka hanya nak lari daripada akidah Jabariyah, tetapi mereka telajak berpegang dengan akidah Qadariyah. Sebab itulah sebelum daripada kita nak bicara bab ikhtiar usaha, jadi kita minggu ni tajuknya tajuk haram redha dengan wajib redha. Tapi sebelum nak cerita haram redha wajib redha ni, haram redha dari sudut ikhtiar usaha, wajib redha dari sudut qada Allah. Sekarang qada Allah jelas dah, rukun iman yang ke-6. Segala-gala baik jahat datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Kita ahli sunnah wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Dari sudut pilihan dan perbuatan hamba yang melakukan perkara maksiat inilah haram kita redha. Tetapi sebelum kita bicara bab ikhtiar usaha, kita kena, Allah nak cerita macam mana kena tanam molek hak rukun mak kenang tu. Sekalian qada dan qadar sekalian. Kalau kita pergi pada ikhtiar usaha pun hak qada qadar juga. Ikhtiar usaha hak kita sungguh-sungguh. Jadi rukun mak kenang tak ada lagi tu. Ada ni. Kena mati dulu rukun mak kenang ni. Sekalian qada dan qadar. Tapi hak ni tak boleh nak pergi hak ni. Yalah ustaz, sekalian qada qadar, tapi takkan itu usaha pun qada qadar juga. Jadi pening kita pula dah. Saat ni dia kata sekalian qada dan qadar, tapi takkan itu usaha qada qadar juga. Jadi kalau itu usaha bukan qada dan qadar, dalam kehidupan kita mana ada qada qadar? Kehidupan kita ni kan bukan ikhtiar usaha kehidupan kita ni. Pilih buat. Bukan gitu kehidupan kita. Daripada bangun tidur pilih buat. Kalaulah itu usaha ni bukan hak Tuhan, mana hak Tuhannya? Ni sekarang ni. Kita yang pilih mari masjid ni. Kita yang buat mari masjid ni. Kita yang duduk dalam masjid ni. Kita yang iktikaf dalam masjid ni. Kita yang belajar dalam masjid ni. Kita buat belaka tu kan. Hak buat kita bukan qada Allah. Dan mana hak Allahnya? Mana hak Allah? Kadang-kadang payuh nak letak tu. Kesemua qada qadar rukun mak kenal. Kesemua qada qadar rukun mak kenal. Hak ni cakap dengan orang cerdik-cerdik ni. Orang belajar ilmu dunia best student lah ni. Hak paling cerdik-cerdik lelaki ni. Yelah ustaz, sekian perkara qada Allah kita pegang. Segala-gala qada kita pegang.
Tetapi takkan itu usaha pun Tuhan juga. Lepas tu, mana kata sekalian hak dipegang? Mana kata segala-gala dipegang? Bayangkan kalau itu usaha bukan hak Tuhan. Tadi ni mana ada hak Tuhan? Tak ada hak Tuhannya. Dia kata sekalian dia pegang. Ni kata ni zulmah dengan pegangan sesat. Bila nak cerita bab pegangan ahli sunnah ni, dia jadi agak kepayahan. Sebenarnya tak pegang. Hukum yang kenang tak pegang. Sekalian qada tak pegang. Ada ni. Kalau pegang sekalian qada dan qadar, dia tidak akan jadi qadariyah. Cuma nak kena jaga, takut terundur jadi jabariyah. Itu nak kena jaga. Orang yang pegang sungguh-sungguh dengan rukun yang kenang sekalian hak Tuhan, tak akan jadi qadariyah. Tapi kalau tak jaga, terundur jadi jabariyah. Situ. Sekalian qada, sekalian qada. Tak ada kita ni Tuhan belaka. Jabariyah. Tu nak kena jaga. Yang ni. Cuma nak jaga hak tu lah, nak kepada ikhtiar usaha. Apa nak cerita tak tahulah. Sekalian segala-gala kesemuanya, buih mulut beratus sebut. 1000 dah, lebih dari 1000 dah. Sekalian qada, sekalian. Gi pada ikhtiar usaha lucu. Hak kita sendiri tu qadariyah lah dah. Lepas tu kita nak kena matikan keesaan pada perbuatan. Hak tauhid rububiyah, keesaan pada perbuatan. Tuhan belaka buat belaka tu. Semua perbuatan Tuhan. Pilihan kita pun perbuatan Tuhan. Usaha kita pun perbuatan Tuhan. Dah kalau gitu tak ada apa. Dan nak ada apa kita kalau Tuhan belaka? Tu jabariyah. Memang hakikinya jabariyah. Tapi kenapa jabariyah tu akidah yang salah? Sebab jabariyah tidak berpegang dengan ayat Al-Quran. Ayat Quran mana? Ayat Quran hak ubuh kita tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaya Allah, kami yang sembah. Akan dikaya Allah, kami yang minta pertolongan. Jadi jabariyah tak pegang hak Tuhan kata kami yang sembah, kami. Ayat lain banyaklah Tuhan sandar kepada kita. Cerita bab ayat Tuhan sandar kita, cerita dah banyak dalam Quran ni. Ayat yang Tuhan sandar kepada kita banyak sangat-sangatnya. Hak dalam ayat Quran, hak sandar pada kita, bima kanu yaksibun, bima kanu yasnaun, bima kanu ya'malun. Siapa yang usaha? Semua kita belaka. Yang buat pun kita, yang perlakukan pun kita. Tuhan sandar kita belaka. Tapi kita ambil seayat lah cukup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami sembah. Kalau tidak berpegang, kami hamba ni ada pilihan dan perbuatan. Nak budu nak buang mana akidah Quran. Maka wajib berpegang, kami yang sembah. Kami ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan kami hak Tuhan belaka. Jangan lari daripada alhamdulillahi rabbil alamin. Hak Tuhan belaka. Rukun iman yang keenam hak Tuhan belaka. Qada Tuhan belaka. Tauhid, keesaan pada perbuatan Tuhan belaka. Termasuk diri kami sembah, yang kami berpegang, kami ada pilihan dan perbuatan hak Tuhan juga. Jadi kalau gitu betul akhirnya jabar, hakikinya betul. Tapi salah kerana tidak berpegang dengan ayat Quran yang menyandar perbuatan kepada hamba. Tapi kenapa pula lah hak Tuhan belaka padahal? Kenapalah Quran disandar kepada hamba pula? Susah jadinya. Hak Tuhan belaka. Tuhan ni khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekarang hak Tuhan belaka. Yang Tuhan disandar kepada hamba tu buat apa pula? Kita tanya Tuhan lah. Handalang kita ni, kita tanya Tuhan. Kalau Tuhan kita boleh tanya, bukan Tuhan lah jawapan dia. Ada ni. Sama kita pun jangan duk tanya barang-barang, jekoh di dia kan. Sama kita ni. Sama kita ni, orang pakak besar. Kita pergi jumpa dengan hak PA dia, susah dia. Saya nak kita tanya dengan boh, dia perambat awal-awal lagi. Siapa kamu nak tanya boh? Sama kita pun tak boleh tanya. Ni nak tanya Tuhan.
dah Tuhan sandok kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita pun ahli sunnah berpegang dengan ayat Al-Quran, menyandarkan hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan, jangan lari daripada rukun iman yang keenam, sekalian hak Tuhan belaka. Termasuk pilihan dan perbuatan hak Tuhan. Jadi hakikinya kita tidak ada apa-apa sekali pun hak Tuhan belaka. Hak ni hak orang tua tu sebut. Ayat tu betul tak betul tak tahulah. Orang tua sebut ikhtiar usaha kita ni nah, temporary ke apa? Nah, dia orang tua cakap temporary. Sementara tak apa? Apa sebutkan ni? Temporary. Temporary. Dia tu temporary je. Letak je. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Tak ada sebenarnya. Tak ada lah sebenarnya. Sebenarnya hak rukun keenam adalah hakiki dia. Letak je. Tapi kena berpegang. Oh, kalau pegang lajak hak kita pula, itulah qadariyah pula. Hak ni kena ngaji molek ni dalam bab akidah. Walaupun saya sebut tadi doktor bidang agama, mengaji agama bertahun-tahun, tapi kalau bab akidah tidak dihalusi molek, kemah molek ada yang salah. Semuanya Tuhan tahu, tapi Tuhan tidak kehendak. Ni kadang-kadang dia bahagi hak Tuhan ni, hak Tuhan mutlak. Buat langit, buat bumi, buat manusia, matikan manusia, hak Tuhan mutlak. Yang tak ada kaitan pun dengan hamba, yang tak ada campur tangan hamba. Hak tu hak Tuhan. Lahir di mana, ibu mana, jadi bangsa apa, jadi lelaki ke perempuan, putih ke hitam, comel ke kudu, tak ada tu. Hak tu hak Tuhan. Ada kaitan hak kita, tak ada campur tangan hak kita. Kemudian ni hak berlaku di kita sekarang lah. Hak ni hak kita. Hak kita. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Allah hanya mengetahui. Ada mana hak hukum yang keenam ni? Ini banyak orang agama bawa seumpaman. Kena ingat molek. Kemudian dia punya hujah-hujah tu ada agak logik akal. Agak logik akal. Adakah kita dipersoalkan kita lahir di mana? Tidak dipersoalkan sebab tak ada kaitan dengan kita. Adakah kita dipersoalkan kita lahir bangsa apa? Tidak dipersoalkan sebab tak ada kaitan dengan kita. Adakah Tuhan persoalkan kenapa kamu lahir lelaki? Kenapa kamu lahir perempuan? Tidak dipersoalkan sebab tidak ada hak kita. Tapi kenapa amalan kita sekarang baik buruk dipersoal oleh Allah? Sebab hak kita. Hak kita mutlak. Tuhan persoal. Tapi kalau hak kita sekarang hak Tuhan juga, Tuhan disoal hak Tuhan juga, tak kenalah dia kata. Allah kata nyakut molek. Kalau sekarang hak berlaku ni hak Tuhan juga, baik buruk hak Tuhan juga. Lepas tu kita disoal di hari akhirat. Mana siapa ke Tuhan soal kita? Walah hak berlaku di kita, hak dia. Yang Tuhan soal kerana hak berlaku di kita, hak kita. Baik buruk hak kita. Walah kita kena soal. Kalau baik buruk hak Tuhan, Tuhan soal apa hak barang dia? Tak makan ke? Rebah lalu kan? Tetapi golongan ni sebenarnya lebih berat daripada Mu'tazilah yang menafikan perkara jahat. Hak ni baik jahat pun bukan hak Tuhan. Tuhan hanya mengetahui saja. Tuhan beri kebebasan sebebas-bebasnya. Kita memilih dan melakukan sendiri. Apa yang berlaku sekarang ni dengan keizinan Tuhan. Berhasil keizinan Tuhan lah pula. Keizinan tu mana apa wallahu alam lah. Tapi Tuhan tidak kehendak. Tuhan hanya mengetahui. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Ini pun ada dalam rakaman. Kalau tekan qada dan qadar, dia akan keluarlah orang ni. Orang ni dia pendek-pendek je. 5 minit, 10 minit. Boleh tengok ah. Tak ada orang kemai kenal. Tak ada. Tapi ramai guru-guru kita yang cerita bab rukun kenang ni, tapi ada segelintir. Tapi yang segelintir ni pula yang jadi saya duk sebut ni sebab segelintir ni orang-orang yang berkenaan. Hak cerita sebenar ni orang-orang tak glamour. Ni jadi masalah ni. Jadi hak cerita sebenar ramai pun dah tak glamour. Orang tak akan buka hak tak glamour.
Hak ni walaupun tak ramai pun dah glamour. Kita boleh tengok dia punya paparan tu. Paparan dia. Hak ni lah hak paling banyak orang buka. Kadang-kadang ratus ribu buka. Hak terpesong ni. Tapi dalam komen orang buka lah, bagus. Bagus belaka. Kata bagus kok mana pula. Cuma jarang-jarang ada lah. Hak. Ini akidah Mu'tazilah ni ada. Ada jarang-jarang. Ada. Jadi kita nak pergi kepada haram redha perkara maksiat ni dari sudut ikhtiar usaha. Kita nak letak ikhtiar usaha tu letak molek. Kita ahli sunnah wal jamaah. Walaupun kita wajib berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha, tapi ikhtiar usaha pun hak Tuhan. Dan kalau gitu tak ada. Hakikinya tak ada nah. Kalau gitu kita dipaksa nah. Kita terikat nah. Kita bukan dipaksa, kita bukan terikat. Bukan apa yang berlaku di kita tu Tuhan buatnya, bukan kita pun. Kita nak dipaksa macam mana? Kita nak terikat orang macam mana? Sebab hak berlaku di kita ni bukan hak kita. Nak dipaksa macam mana? Nak terikat macam mana? Hak Tuhan yang buat. Tak ada apa kita ni. Hakikinya hukum yang kena. Dipaksa macam mananya, terikat macam hak Tuhan berlaku. Tapi oleh kerana sandar kepada ikhtiar usaha kita. Ikhtiar usaha kita terikat dengan qada dan qadar. Itu je. Terikat dipaksa dengan qada dan qadar hakikinya. Hakikinya kita ni macam wayang kulit ya. Macam wayang kulit ya. Digerakkan oleh tok dalam. Kulit tu tak ada apa peranan, itu hakiki. Sebab apa? Sekalian qada dan qadar kat tu. Makna kalau orang tebang tanya kita, dah kalau gitu gak, kita ni sebenar-benarnya dipaksa ataupun kita diberi pilihan. Kita dipaksa ataupun diberi pilihan. Ni kadang-kadang orang tanya seumpama tu, kita ni dipaksa ataupun kita ni diberi pilihan. Maka kita dipaksa terikat pada hakiki, kita diberi pilihan pada zahir. Pada zahir sekarang macam mana? Kita terikat tak? Tak ada, kita bebas. Kita bebas. Jadi pada zahirnya kita bebas. Pada zahir kita bebas. Kita nak buat gapo-gapo, kita nak melangkah, kita nak buat apa pun, kita bebas. Bebas pada zahir. Tapi apa yang kita pilih, itulah qada dan qadar. Itu je. Kalau tanya adakah kita terikat dengan qada dan qadar ataupun kita beri pilihan, jawapannya kita terikat dengan qada dan qadar pada hakiki, kita bebas memilih pada zahir. Kita bebas memilih ataupun Tuhan telah menentukan. Kita bebas memilih pada zahir, Tuhan telah menentukan pada hakiki. Pada zahirnya macam mana? Macam sekarang lah. Kita nak mari belajar ke, nak pergi ke mana pun, kita bebas. Pilih buat. Kita bebas. Tapi apa yang kita pilih, itulah perbuatan Allah. Apa yang kita lakukan, itulah perbuatan Allah. Kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak pergi pada ikhtiar usaha, kena tanam molek. Abang apa? Mati stand. Mati stand awak panggil. Kena pacak molek hak rukun yang keenam, sekalian qada dan qadar. Hak saya baca dalam kitab Minhajul Abidin, hak di Masjid Putih Masjid Abidin tu, hak setahun lebih. Dan kitab Minhajul Abidin usia 16. Tidak berlaku di bumi, di langit. Walaupun hanya terlintas di hati, walaupun hanya berkelip mata-mata, tidak berlaku melainkan qada dan qadar. Setahun lebih saya ulang. Sampai ke sesama tua ni, apa yang saya sebut tu dia ingat, dia boleh ngapa. Dah ulang. Terdetik di hati pun Mazali kata qada dan qadar. Kalau terdetik di hati qada dan qadar, pilihan hati pada dia. Tak ada, terdetik pun Allah buat. Pilihan hati sementara lah Allah buat. Berkelip mati yang tidak sedar ni pun Allah buat. Lepas tu usaha kita sementara lah Allah buat. Qada-qadar belaka lah. Harus klik main kena. Setahun lebih
Hara sekali. Hara. Sungguh-sungguh hara. Macam-macam orang nak marah gitu gini, macam-macam ada. Ada tahu je. Kita jalan je. Selagi ada orang kata pula, Ustaz, takkan nak suruh orang faham Melaka. Dia kata azan di hati nak suruh faham Melaka. Patut tu kehendak Tuhan lah. Tapi azan di hati nak suruh faham Melaka itu akidah. Tak ada auto semayang puasa ni, kita cerita orang semayang puasa Melaka ni. Orang hak zahir tak nak Melaka ni. Kalau ni tak lepas kau, Allah lah. Memanglah azan di hati nak suruh faham Melaka azan di hati. Atau betul atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, tahta masyiatillah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala segala-gala perkara. Berbahagialah sesiapa yang Tuhan kehendak kebaikan, dan celakalah sesiapa yang Tuhan kehendak kejahatan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya pada meninggalkan maksiat, tak ada upaya pada mengerjakan ketaatan, melainkan kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita Tuhan susun kita beriman, belajar taat, alhamdulillah. Nak riak, nak wujud takabur macam mana, bukan hak kita pun pada hakiki. Kita hanya wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa kepada Allah, Allah tetapkan kita atas iman dan ketaatan sampailah kita mati dalam iman husnul khatimah. Tu jawab yang kita ni. Habis. Jadi hak baca dah tadi tu tidak harus redha atau wajib redha tu kita ulang semula lah. Kita baca semula hak minggu depan. Wallahu a'lam.